Hairin Omar, bekas penyerang negara, ingin mengulas sedikit mengenai prestasi dan juga persembahan Ridwan Krasniki dan juga Guilherme de Paula berdasarkan aksi di Dubai. Adakah pemain ini deserve untuk diletakkan sebagai pemain dalam skuad Harimau Melaya dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Asia nanti? Saya mengikuti perkembangan skuad negara sepanjang 3 perlawanan di Dubai dan juga perlawanan persahabatan di sana. Melihat kepada persembahan pemain neutralisasi iaitu seperti Liridon dan juga Di Paula, Sumareh, bagi saya memang tidak berpuas hati. Tidak berpuas hati sebab kita mengharapkan apabila kita memberi mereka menjadi neutralisasi, sudah tentunya kita sebagai peminat negara mengharapkan pemain ini memberi hasil yang terbaik, memberi lebih kebaikan, memberi lebih membantu pasukan yang lebih daripada pemain tempatan. Tapi apa yang kita lihat seperti sebaliknya. Ini yang kita rasa kecewa. Saya harapkan kita di pihak kerajaan kita ataupun di pihak pasukan kita harus mengkaji sebaik-baiknya. Jangan kita memikirkan untuk mencapai kejayaan segera ataupun rojak, kita panggil rojak. Tak salah untuk kita memberi neutralisasi, tapi biarlah pemain itu betul-betul dapat membantu pasukan. Jangan kerana mereka ini telah bermain lama di Malaysia, di Liga Malaysia ataupun 5, 6, 7 tahun, dia berpeluang menjadi neutralisasi dan kita terus bagi. Sedangkan dia punya persembahan hanya biasa-biasa saja. Kalau kita tengok pada persembahan di Dubai, di Paula dan juga Liridon, sangat mengecewakan. Dengan pasukan yang di setara Asia Tenggara kita pun dia tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi apa yang kita nak harapkan daripada mereka jika setakat itu saja persembahan mereka? Lebih baik kita kembali kepada program pembangunan kita, lakukan dengan sebaiknya program pembangunan kita supaya kita lebih perkasa, lebih sistematik dan mencapai matlamat. Okey, saya nampak di situ Haio tidak bersetuju untuk Di Paula dan juga Ridon berada dalam skuad negara ke pusingan ketiga nanti. Jadi melihat kepada situasi semasa sekarang ini, Haio, ada lagi kemungkinan pasukan negara diperkuatkan lagi dengan pemain naturalisasi iaitu Gonzalo Cabrera dan juga Enrique Dos Santos. Bagaimana anda melihat dengan kemungkinan ini? Okey, dia macam ni. Kalau kita nak kata Liridon dan Di Paula tidak layak berhasil dalam skuad kebangsaan untuk pusingan kelayakan nanti, itu kurang tepat. Sebab kita telah pun memberi mereka warga negara. Jadi kita sudah tentu mahukan khidmat mereka. Kita sudah bagi. Jadi kita terpaksa teruskan, harapkan khidmat mereka untuk mereka terus memberi persembahan yang terbaik. Jadi untuk saya, kalau kita nak gugurkan terus mereka daripada skuad kebangsaan, pun kita akan nampak kita ni seperti kurang cerdik. Sebab kita dah bagi warga negara ataupun bagi neutralisasi. Untuk 3 perlawanan dia tidak perform, kita pun terus membiarkan mereka. Itu satu tindakan yang kita panggil kurang cerdik lah. Jadi untuk memberi atau mengambil lagi ramai lagi pemain-pemain yang kita fikir yang untuk layak jadi neutralisasi, saya harapkan sebuah jawatankuasa ataupun satu pihak yang terlibat memikirkan sebaik-baiknya, mengkaji sebaik-baiknya apa kelebihan, apa kebaikan yang kita akan dapat. Contohnya, katakanlah nak ambil Cabrera. Okey, katakanlah Cabrera ini telah dipilih. Adakah Cabrera ini akan membantu pasukan negara? Hasilnya akan lebih baik daripada pemain tempatan. Dan dia dapat membuat sesuatu kepada pasukan kita di peringkat international. Okey, tak ada masalah, kita setuju. Tapi kalau kita ambil beliau, disebabkan dia sudah cukup syarat 5-6 tahun bermain di negara kita, tapi persembahan beliau hanya biasa-biasa saja, saya memang tidak bersetuju kalau begini caranya. Okey. Ini pendapat saya. Okey, Haio. Jadi apa agaknya kaedah yang terbaik untuk khidmat naturalisasi ini digunakan
oleh Tan Chien Ho ataupun mungkin Tan Chien Ho perlu sahaja fokus pada poin tempatan? Okey, saya melihat begini, pemain naturalisasi di negara mana sekalipun berlaku, di Betul. Jepun sekalipun, di Spain sekalipun, okey, Yes. tidak salah. Yang saya tekankan di sini, biarlah pemain itu betul-betul dapat memberi kesan yang baik pada pasukan. Alright. Contohnya, kita kena fikir sebaik-baiknya. Kalau kita nak bagi naturalisasi, biarlah bagi pemain yang ada potensi, yang lebih muda, yang dia dapat membantu pasukan negara bermain hingga 10 tahun. Okey. Jangan contoh di Pola dengan Liridon. Mereka semua sudah berusia. Mungkin saya jangkakan untuk 1 tahun, 2 tahun saja lagi, mereka berdua ni dapat bermain di peringkat tertinggi. Betul. Jadi apa yang kita dapat? Kita membagi naturalisasi tapi di pihak kita hanya mendapat 2 tahun saja sumbangan yang tidak seberapa. Jadi saya bagi pandangan, kalau kita mahu mengambil juga pemain naturalisasi, pilihlah pemain yang masih muda, yang betul-betul dia ada potensi untuk meningkat, ada potensi untuk membantu pasukan negara menjadi lebih baik, dan pada masa yang sama, pembangunan di peringkat pemain tempatan, di peringkat akaumbi harus diperkasakan, harus diperhebatkan. Kalau kita tengok sekarang, kita nak ambil pemain naturalisasi hanya nak menguatkan pasukan negara. Tapi cuba lihat di peringkat pembangunan kita. Cuba pergi di peringkat pembangunan kita. Hanya JDT dan beberapa pasukan saja yang begitu serius. Yep. Yang lain hanya tak ada apa-apa. So ini bagi saya langkah yang kurang bijak. Langkah yang kurang bijak yang dilakukan oleh pasukan kita. Alright.